Boleh jadi lagi awak cakap tau. Thank you. Right, so sekarang soalan pertama dia nak apa? GH songsangan negatif 2 kan? So kita jangan tengok G dulu, kita buat H songsangan dulu. Saya songsangkan yang ni dulu. Kalau tak faham terus tanya, kenapa saya jadi macam ni macam ni. Songsang kena let Y ya. So X sama dengan, saya terus letakkan ke depan sebab saya dah ajar banyak kali kan masa dekat dalam apa nama dia tu, PDPR hari tu. So dah dapat macam ni. Ini adalah H songsangan yang dipetakan kepada X, iaitu 2/3X tambah 7/3. And then kita tengok dulu yang bahagian belakang ni, iaitu H songsangan yang dipetakan kepada negatif 2 ni. Tengok yang ni dulu. Jadi kita gantikan X ni negatif 2 dulu. Tambah dengan 7/3. Awak akan dapat tak jawapan dekat situ sama dengan 1. Sebab ini negatif 4. Okey, lepas tu penyebut dah sama. Negatif 4 jadi 7 tolak 4 sama dengan 3. 3/3 dapat 1. Okey. So you dah dapat yang ini, maksudnya kita nak cari G1. Sebab H songsangan kepada yang dipetakan kepada negatif 2 nilainya 1, maka di sini jadi G1 lah, tinggal G je belum carikan. So G kita adalah ini. 5 darab dengan 1 tambah 9, awak akan dapat 9 tambah 5 12, 13, 14. Betul? 14 jawapannya. Ada yang betul angkat tangan, hias kritika 1. Yang lain cari kat mana silap, betul kan? Okey. Kita pergi kepada soalan B. Right, nak masa salin, I give you dalam 1 to 2 minutes. Stop kejap. Alright, so kita pergi kepada HGX dulu. Soalan minta HGX yang disongsangkan. But kita cari dulu HG. Kita punya tuan rumah adalah H. So HGX sama dengan 3, 5X tambah 9 tolak dengan 7 per dengan 2. Tuan rumah kita adalah H. So saya gunakan fungsi H. X kita adalah pemboleh ubah, maka dekat sini kita gantikan tetamu kita. Nampak? Ini saya gantikan X. Tolak 7 per dengan 2. And then saya selesaikan, saya akan dapat 15X tambah dengan 27 tolak 7 per dengan 2. Saya akan dapat 15 per 2X atau 15X per 2 sama je, tambah dengan 27 tolak 7, 20 per 2. Okey, ini adalah HG. Dia nak songsangan, kita buat songsangankan dia. Okey, saya songsangkan dia macam biasa. Y sama dengan 15 per 2X tambah dengan 20 per 2. Saya letak 10 dah terus. Okey, so 2 ni kita pindah sini. Jangan lupa kita darab 10 kat sana. Y sama dengan, habis 15X tambah 10 darab 2, 20. And then dia nak X sebagai tajuk kan? 15X, 2Y tolak dengan 20. X sahaja sama dengan 2Y tolak dengan 20 per dengan 15. Ini dalam sebutan Y. Tukarkan dia dalam sebutan X. So HG 15. HG X songsangan sama dengan 2X tolak 20 per dengan 15. Dan nak kecilkan boleh. 2X per 15 tolak 4 per 3. Kecilkan sebab 15 ni milik sini, 15 pun milik sini kan. Tapi kalau tak nak kecilkan, biarkan je macam ni. Ada yang dapat? Dah bertambah lagi seorang, 2 orang. Bagus. Okey. Right. Ada yang nak salin, silakan salin. Gembira. Ada pertama. Alright. So kita pergi kepada soalan 2A. Dia bagi awak persamaan. Dia kata carikan julat jika julat nilai K jika persamaan 4X pasa 2 tambah 8X sama dengan 2K tolak 6. Kalau dia bagi perkataan julat, maksudnya
Dan dia kata mempunyai dua punca nyata dan berbeza kan. So saya dah bagi tahu banyak kali, kalau dia ada bagi awak jenis punca, maka kena keluarlah B kuasa 2 tolak 4 AC. Dan soalan pula minta julat. Kalau julat, B kuasa 2 tolak 4 AC ni ada 3 jenis. Sama ada lebih besar daripada kosong, sama dengan kosong, atau lebih kecil daripada kosong. Kalau dia cakap perkataan julat, dia takkan boleh sama dengan kosong. Sebab julat ni lebih besar atau lebih kecil saja simbolnya. So you pilih whether it is greater or it is lesser than 0. Kalau dia kata dua punca yang berbeza, yang dia kat situ kan, so dia adalah lebih besar daripada kosong. But before we apply that kind of formula, awak kena jadikan disamakan kosong dulu. 4x kuasa 2 tambah 8x tolak 2k tambah dengan 6 sama dengan kosong. Baru kita masuk dalam B kuasa 2 tolak 4 AC. Okay, B kita adalah 8 kuasa 2. 4A kita adalah 4. C kita ambil semua ni. Sebab apa? Tak ada huruf X kuasa 2, tak ada huruf X kat sini. Negatif 2K tambah dengan 6. Lebih besar dari kosong, kita selesaikan. 4 darab negatif 2, negatif 8K. 4 darab 6, 24. Betul tak saya buat? Kalau saya silap, bagi tahu. Okay? Right. Seterusnya, 64 tambah 32K tolak 24 darab dengan 4. 4 darab 4, 16. 8, 96 96. Okay, so 64 tolak 96 dapat 32, betul ke? Negatif 32 dapat? Negatif 32 kan? Okay, negatif 32, kosong, 32K, 32K, 32 bagi 32, 1. Ada yang dapat? Kritika lagi? Yang lain? Kat mana silapnya? Kat 32 ni? Ni. Okey, itu cara dia. Right, so jawapan dia adalah K lebih besar daripada 1. Tu namanya julat. Patin masak tempoyak ke, asam pedas ikan, asam pedas daging tetel ke, sedapnya saya baru balik pada kampung. Okey. Sebelum balik kampung, puas buat RPK, buat apa, sebab kenalah jagakan budak mak ayah kat kampung. Okey, diberi bahawa hasil tambah punca bagi suatu persamaan kuadratik ialah 7/5. Awak tahu nak bina satu persamaan x kuasa 2 tolak hasil tambah punca x tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Ini cara nak bina persamaan. Just cari HDP. Sekarang dia dah bagi HDP awak 7/5. X kuasa 2 tolak 7/5 X. HDP dia bagi negatif. Tambah tolak jadi tolak 13/5 sama dengan kosong. Dah siap. 1 markah. Okey, seterusnya dia nak apa? Form the quadratic equation. Okey? Dah. Okey, lepas tu dia kata selesaikan persamaan tersebut menggunakan penyempurnaan kuasa 2. Okey, ini cara yang dalam kementerian bagi. Jadi awak kena asingkan yang ada huruf S dengan nombor bulat. X kuasa 2 tolak 7/5 X sama dengan 13/5. Form 4 cikgu awal-awal zaman kuno dulu cikgu, tak tahu ingat ke tak. Okey. So apa yang perlu kita buat? Sebelah ni kita tambahkan 1 kurungan kuasa 2. Sebelah ni juga kita tambahkan 1 kurungan kuasa 2. Okey, formula dalam kurungan ni adalah B/2. So, B kita adalah negatif 7/5. Negatif 7/5 bahagi dengan 2 terus berapa? Bukan per bahagi. Negatif 7/5 bahagi 2. Awak dapat tak negatif 7/10? Dapat. Letak sini negatif 7/10. Sini negatif 7/10. Okey, selesaikan yang ni, tekan berapa jawapan? Yang ini nanti saya nak awak tengok depan. Berapa ni, yang ni dulu? (309/100) Dapat? Takut nak cakap cikgu macam besar sangat nombornya ya. 309/100. Okey, yang ni tengok depan. Nanti saya bagi salin. Awak buka
satu kurungan, letak kuasa 2, letak huruf X kat depan, tengok dalam kurungan, negatif 7/10, letak negatif 7/10. Dan lepas tu selesaikan, pindahlah dekat sini, X tolak 7/10 sama dengan punca kuasa 309/100. Awak akan dapat dua jawapan lah. Saya dah buat, sekejap You akan dapat plus minus, sebab punca kuasa ni plus minus kan? 1.7578. Bila awak dapat macam ni, belum selesai. Maksudnya awak kena selesaikan dia kepada dua bahagian lah, dua persamaan. Satu negatif, satu positif. Yang pertama, X tolak 7/10 sama dengan positif 1.7578. Ini pindah belakang, awak akan dapat X sama dengan 2.4578. Sebab apa? Negatif pergi sini jadi positif. Yang kedua, X tolak 7/10 sama dengan negatif 1.7578. So, you akan dapat X awak negatif 1.0578. Itu cara dia. Tak ada. Ada yang start kat mana-mana, tengok kat mana awak silap. Saya harapkan yang ni awak dapat. Yang ni, siapa yang rajin, yang boleh ingat, bolehlah. Kalau tidak, kita ingat sama-sama. Okay? Right, itu cara dia. Ada yang tak faham? Ya, Dizul? Ini. Ini masuk sini. Yang ni, mana yang ni? Yang ni tak hilang. Ini kalau awak kembang, awak dapat balik atas macam ni. Yang ni cuma cara mudah dia. Macam mana awak nak faktorkan 1, 2, 3 ni? Just buka kurungan, kuasa 2, letak X, ambil yang paling belakang ni, ambil dalam kurungan. Kalau dia positif, letak positif. Kalau dia negatif, letak negatif 7/10. Bila you kembang, you akan dapat balik atas ni. Okay? Lepas tu you selesaikan, sebab dia minta selesaikan menggunakan penyempurnaan kuasa 2 bagi persamaan kuadratik, bukan fungsi. Right? Right, seterusnya kita pergi kepada soalan number 3. Okay, number 3 tu dia kata alfa beta ni merupakan punca-punca bagi persamaan kuadratik. 3x kuasa 2 tolak 7x sama dengan 2x tolak 6. Kita susun dia dulu. 3x kuasa 2 tolak 7x tolak dengan 2x tambah 6 sama dengan 0. Awak akan dapat tolak 9x tambah 6 sama dengan 0. Boleh dikecilkan tak? Ingat, you KSSM. KSSM is all about simplify. Kena hafal CFA lah. Kalau you hafal CFA, you boleh tahu ini boleh dikecilkan. So, x kuasa 2 tolak 3x tambah 2 sama dengan 0. Saya bahagi dengan CFA berapa? CFA 3, pandai. Okay, bila dah dapat ni, kita cari punca dia. Dia dah cakap dah, nak bina persamaan dia terhasil daripada alfa dengan beta. So, you nak bina X kuasa, nak bina persamaan, awak menggunakan hasil tolak hasil tambah punca X tambah hasil darab punca sama dengan 0. Inilah bendanya ni. Sekarang kita nak cari HTP dengan HTP dia. So, HTP dia, cari hasil tambah punca dia. So, hasil tambah punca. So, apa punca kita? Alfa dengan beta. So, alfa tambah beta. Sebab hasil tambah punca. So, alfa tambah beta. Sebab puncanya alfa dengan beta. Jadi, formula dia adalah negatif B per A. B kita ialah negatif 3. Negatif 3/1. So, you akan dapat 3. Kita punya hasil tambah punca. Boleh kat situ? Right. Seterusnya, awak pergi hasil darab punca. Hasil darab punca adalah alfa beta. Nak cari daripada persamaan adalah C per A. C kita adalah 2. 2/1 sama dengan 2. Boleh sampai situ? Okey. Bila awak dah dapat nilai ni, alfa tambah beta sama dengan 3. Alfa beta sama dengan 2. Biar. Okey, awak biar. Sebab kita nak pergi kepada yang baru pula. Kejap lagi yang baru tu kita nak gantikan dengan nilai ni. Okey? So, yang baru dia minta alfa per beta dan beta per alfa. Okey. Kita nak bina satu persamaan. Ini kita punya pegangan. Pertama, saya nak cari hasil tambah punca. Okey, apa punca kita kat sini? Alfa per beta
dengan beta per alfa. Okey, yang pertama, hasil tambah punca. Kalau sini tadi puncanya alfa dengan beta aja, tak ada per kan? So buat je lah alfa tambah beta. Yang sini alfa beta tambah dengan beta per alfa. Awak dah belajar kan kalau penyebut ada tambah tolak, penyebut bawah tak sama kena samakan, betul? So alfa darab beta, alfa beta. Alfa darab alfa, alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Okey, dekat sini you kena faktorkan. Sebab apa? Kalau boleh kita nak gantikan dia ni supaya ada alfa tambah beta atau ada alfa beta. And dekat sini algebra awak sangat dituntut. Okey, apa maksud algebra tu? Jadi pemfaktoran lah. Algebra, pemfaktoran adalah salah satu daripada algebra kan. Tengok Faham saya buat apa? Dia tak ada masalah kalau kat tengah ni tolak. Kalau tolak, kita boleh buat satu tambah satu tolak terus dapat ni. Kalau dia tambah, kita kena tambahkan dua-dua, kita kena tolak dua alfa beta. Sebab apa? Kalau you kembangkan, ni darab ni alfa kuasa 2. Ni darab ni alfa beta. Ni darab ni alfa beta. Dua alfa beta kan? Ni darab ni beta kuasa 2. Kita cuma nak alfa kuasa 2 dengan beta kuasa 2 je. Kita tak nak dua alfa beta tu. Sebab tu saya tolak balik dua alfa beta. Supaya dia jadi nilai kosong. Supaya kita ada nilai ni sahaja. Faham? Kat sini ni awak kena bijak sikit. Right. Okey, lepas tu awak gantikan semua ni dengan nombor yang kita dah ada, yang kita dah cari awal-awal tadi. Alfa tambah beta 3. Alfa tambah beta 3. Tolak 2. Alfa beta adalah 2. Alfa beta bawah adalah 2. So you dapat dekat sini nilai dia 9 tolak 4, 5 per 2. Baru dapat hasil tambah punca. Hasil darab punca belum lagi. Okey? Right. Sekarang kita nak cari hasil darab punca pula. You nak salin ni dulu? Okey, I give you dalam 1 to 2 minutes untuk salin. Lepas tu saya nak padam. Tengok pula hasil darab punca. Masih lagi punca yang sama. Alfa per beta darab dengan, ini hasil darab punca, beta per alfa. Alfa darab beta is alfa beta. Beta darab alfa is alfa beta atau beta alfa, sama je. Nilai dia adalah 1. Masukkan dalam X kuasa 2. Tolak dengan hasil tambah punca kita 5 per 2X. Tambah dengan 1 dan sama dengan 0. Siap. Tu je. Okey, maklumat yang awak dapat tadi. Okey. Nak cuba nombor 2 yang Roman 2 tu. Why not awak cuba Roman 2 tu alfa kuasa 2 beta dan B kuasa 2 alfa. Cuba buat macam tadi. Saya bagi. First kita nak cari hasil tambah punca. Alfa kuasa 2 beta tambah dengan beta kuasa 2 alfa. Jadi saya nak create sampai dia jadi alfa tambah beta dengan alfa beta kan. Ni 3 yang tadi. Alfa beta ni 2 je. Kan, betul tak? Okey. So, awak tengok nak faktorkan benda yang sama lah yang ada. So, dekat depan ni saya letaklah alfa beta. Dalam ni, ini tinggal je alfa. Beta dah keluar. Sebab dia alfa kuasa 2 kan. Alfa kuasa 2. Okay, yang ni beta dah keluar. Tinggal je lah beta. Alfa dia 1 je letak kat depannya. Jadi dah dapat alfa beta 2. Alfa tambah beta 3. Dapatlah 6. Okey. Sebab kalau kita kembang, alfa beta darab alfa dapat alfa kuasa 2 beta. Alfa beta darab beta dapat beta kuasa 2 alfa. Ingat pendaraban berdepan belakang sama je kan. Okey. Hasil darab punca pula. Alfa kuasa 2 beta darab dengan beta kuasa 2 alfa. So awak akan dapat dekat sini alfa kuasa 2 beta dengan beta kuasa 2 alfa, you akan dapat alfa kuasa 3 beta kuasa 3. Betul? Alfa ni, ini darab pendaraban indeks. Alfa ni asasnya. Ini pun asas sama. Ini kuasa 1. Bila darab, dia macam ni tau tak? Alfa kuasa 2 darab beta kuasa 2 darab alfa. Asas sama. Ini kuasa 1. Kalau darab jadi tambah.
alfa kuasa 2 tambah 1, 3. Sama juga dengan beta. Beta asal sama, sini kuasa 1, 1 tambah 2, 3. Gitu Right, lepas tu apa yang perlu kita buat? Just cari je. Kita boleh letakkan dia di luar kan? Sama kan? Indeks. Ingat lagi? Okey, lepas tu gantikan je lah. Alfa beta sama dengan 2. 2 kuasa 3 sama dengan 8. Dah dapat. Masukkan terus. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca. X tambah hasil darab punca sama dengan 0. X kuasa 2 awak tolak dengan hasil tambah punca tambah dengan 8 sama dengan 0. Dan tak perlu dikecilkan sebab X kuasa 2 tu tak ada nilai nombor 2 ke nombor yang dalam CP2 ke tak ada. Right, kita tengok soalan nombor 4. Beza antara sebutan ketiga dengan sebutan kelima. So T5 tolak T3 sama dengan 10. Dia dah bagi tahu dekat situ sebutan kelima bukan satu nombor asli. Maksudnya sebutan kelima tu nombor asli dia bukan nombor asli kan? Nombor asli mesti nombor yang ada nilai. So dia adalah kosong. Letak sini kosong tolak T3 sama dengan 10. Jadi T3 sahaja sama dengan negatif 10. Dah dapat 1. Bila dapat macam ni, awak masukkan dia dalam formula. A tambah N tolak 1D sama dengan negatif 10. A tak tahu, dia suruh cari. N awak 3. 3 tolak 1 sama dengan 2. D tak tahu, dia ask you to find lah. Okay, so A tambah 2D. Okay, ini satu persamaan. Right, lepas tu dia bagi awak lagi maklumat. Diberi bahawa sebutan kelima tu dah. Dan hasil tambah 8 sebutan pertama ialah negatif 20. Hasil tambah 8 sebutan pertama ialah negatif 20. Hasil tambah 8 sebutan pertama adalah 8/2. Ini saya guna formula ni. Tengok balik dalam awak punya list of the formula. Okey? 2A tak tahu, kita nak cari. Tambah dengan N kita adalah 8. Tolak 1D kita nak cari. Jawapan S8 adalah negatif 20. Sini 4. Okey, kalau tak faham bagi tahu ya, saya nak teruskan. Right, lepas tu saya nak kecilkan lah, boleh tak? 28, 28, sefer. Tak payahlah kecilkan, gantikan je. Sefer berapa? Sefer 4. 4 dapat negatif 5. 2A, 7D. Betul? Betul lah? Okey. Ini saya jadikan tajuk A-nya. Ganti dalam sini. Right, lepas tu negatif 20 tolak 4D tambah 17D. Okey. Betul? Ha? Ha? 7. Sorry. Okey, so kat sini dapat sini pindah sini kan. Negatif 20 pindah sini, kita akan dapat 15 lah. Okey. 15 sama dengan negatif 4D tambah 7, kita dapat 3D. D sama dengan, buatlah terus kat depan. D sama dengan 15 bahagi 3 dapat 5. Dah dapat. Ganti kat sini ah. Ganti kat sini pula. So A sama dengan negatif 10 tolak 2 darab dengan 5. You akan dapat negatif 2 darab 5 negatif 10, negatif 10, negatif 20. Dah dapat A dengan D. Okey. Itu cara dia. Right? hingga T12. Right, soalan seterusnya dia kata apa? Hans carikan hasil tambah dari sebutan ke-4 hingga sebutan ke-12. Okay, last saya tunjuk benda ni Lepas ni saya nak awak tahu je, sebab saya dah banyak kali tunjuk benda ni.
Awak nak cari hasil tambah dari 4 hingga ke 12. Saya tunjuk asas dulu. 2, 7, 6, 4. Okey. Dia cuma nak daripada 4 sampai 12 je. Hasil tambah 4 sampai 12 sahaja. Yang depan ni dia tak nak. Yang T1, T2, T3 ni tambah ni dia tak nak ni. Yang hitam ni dia tak nak. Dia cuma nak yang merah. So, awak tak boleh nak tulis dekat depan tu S berapa selagi dia tak start dari 1. Jadinya sekarang what should we do is saya ambil semua sekali ni S12 sebab apa dia start dari 1 kan? 1 sampai 12 jadi S12. Saya tolakkan dengan yang warna hitam ni saya tak nak, iaitu S3 sebab apa dari 1 juga sampai ke 3 baru saya boleh tulis S3. Daripada 1 sampai ke 12 baru saya boleh tulis 12 kat sini. Barulah kita akan dapat T4 hingga T12. Nampak tak dia punya konsepnya? Jadi, kalau awak dapat soalan, kalau dia kata carikan hasil tambah daripada sebutan ke-7 sehingga sebutan ke-25. Okey, bagi tahu saya S berapa tolak S berapa? Daripada sebutan ke-7 hingga sebutan ke-25. S25 tolak S6. Okey, formula dia adalah Sn tolak Sn tolak 1. Sn tolak Sn tolak 1 ya. Tak boleh guna ni. Bukan Sn tolak 1. Ini pemahami konsep, dia tak ada formula. 7 tolak 1, tak boleh. Okey? So, ini dia punya konsep. Ingat, sampai bila-bila. Ini apply formula. Formula mana yang saya tulis kat sini tadi? N/2 tu apa benda? Awak carilah satu-satu dulu. Yang ni saya padam. Okey, ini saya nak tunjukkan awak konsep dia tadi. Yang pertama saya nak cari S12 dulu. So, 12/2, 2A kita negatif 20, tambah dengan N kita 12, tolak dengan 1, D kita adalah 5. Ini kalau awak kira dapat tak nilai dia sama dengan 90? Dapat tak jawapan dia 90? Dapat. Okey, lepas tu saya nak cari pula S3 kan? So, 3/2, 2 darab negatif 20 tambah dengan 3 tolak 1 darab dengan 5. Kalau awak dah pandai, tak payah 3 tolak 1 ni, buat je 2 darab 5 macam tu. So, you akan dapat jawapan awak dekat situ ialah negatif 45. Dapat negatif 45. Jadi, S12 tolak dengan S3. Sini ST4 sehingga T12. Okey? Sama dengan S12 90 tolak dengan negatif 45. Awak akan dapat jawapan di situ 135. Dan siap. Okey, itu caranya. Lepas ni kalau awak balik rajin